Assalamualaikum, nama saya Zaidah binti Zainan. Saya pelajar dari OUM Seremban. Hari ini saya akan menjalankan tugasan untuk HDBS 1203 iaitu pengurusan tingkah laku kanak-kanak. Teori yang saya pilih adalah behaviorisme. Objektif daripada tugasan ini adalah yang pertama, menjelaskan konsep teori behaviorisme yang boleh diaplikasikan dalam sistem pendidikan. Yang kedua, memberi pendedahan kepada bakal guru mengenai kaedah pengajaran mengikut teori behaviorisme. Ketiga, meningkatkan pengetahuan bakal guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pengenalan teori behaviorisme. Apa yang dimaksudkan dengan behaviorisme? Behaviorisme menekankan pada perubahan tingkah laku yang didasari oleh prinsip stimulus dan respon. Teori ini mengutamakan kemahiran berkaitan fizikal. Menurut Rahil Mahyudin, dalam buku Psikologi Pendidikan 2, tokoh-tokoh behaviorisme berpendapat bahawa pembelajaran merupakan suatu perubahan tingkah laku cara seseorang bertindak. Menurut mereka, tingkah laku murid boleh diperhatikan, dikawal dan diramal. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan pada tingkah lakunya. Menurut teori ini, hal yang paling penting adalah input yang berupaya stimulus dan output yang berupa respon. Oleh sebab itu, apa sahaja yang diberikan guru iaitu stimulus dan apa yang dihasilkan oleh murid iaitu respon, semuanya harus diamati dan diukur. Teori ini mengutamakan pengukuran sebab pengukuran merupakan suatu hal yang paling penting untuk melihat terjadinya perubahan tingkah laku tersebut. Definisi: tingkah laku atau behavior merujuk kepada aksi atau reaksi manusia atau haiwan dalam bentuk gerak balas hasil dari rangsangan dalaman atau luaran. Pengasas teori behaviorisme adalah Ivan Pavlov, Edward Thorndike, John Brodus Watson dan B.F. Skinner. Jenis teori behaviorisme adalah teori pelaziman klasik oleh Ivan Pavlov dan J.B. Watson, teori pelaziman operan oleh Edward D. Thorndike dan B.F. Skinner. Teori pelaziman klasik Ivan Pavlov. Terdapat 3 jenis rangsangan. Pertama, rangsangan neutral. Semua objek, perkara, peristiwa dalam persekitaran yang tiada hubungan dengan diri kita tidak akan memberi respon kepadanya. Kedua, rangsangan semula jadi. Semua objek, perkara, peristiwa yang ada hubungan secara semula jadi dengan diri kita akan bergerak balas secara semula jadi. Ketiga, rangsangan terlazim. Rangsangan neutral yang wujud berserta rangsangan semula jadi dan menghasilkan gerak balas yang serupa. Dua jenis gerak balas ataupun respon. Yang pertama, gerak balas semula jadi, iaitu gerak balas yang berlaku semula jadi atau berupa refleksi. Gerak balas terlazim, berlakunya hasil perkataan antara rangsangan semula jadi dan neutral. Bahan uji kaji Pavlov adalah seekor anjing. Beliau membunyikan loceng dan memerhatikan gerak balas anjing. Konsep-konsep penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang dihasilkan melalui prinsip pelaziman klasik Pavlov adalah generalisasi, memberikan gerak balas yang sama kepada rangsangan yang serupa. Diskriminasi, memberikan gerak balas kepada rangsangan tertentu sahaja. Penghapusan, proses melemahkan gerak balas terlazim dengan menghapuskan rangsangan semula jadi. Pembelajaran semula, mengulang semula rangsangan terlazim dengan rangsangan semula jadi setelah menghapuskan gerak balas terlazim. Implikasi teori Pavlov ke atas pengajaran dan pembelajaran. Kaitan antara rangsangan dengan gerak balas dapat diperkokohkan melalui latihan. Tingkah laku perlu diperkokohkan melalui ganjaran untuk mengelakkan penghapusan.
Teori pelaziman operan Thorndike. Beliau memperkenalkan pembelajaran cuba jaya dan beberapa hukum tentang berkaitan rangsangan dengan gerak balas. Satu bentuk pembelajaran yang melibatkan hasil atau kesan tingkah laku terdahulu menghasilkan tingkah laku yang baharu. Menurut Thorndike, hubungan antara rangsangan dengan gerak balas akan menjadi lebih kokoh sekiranya wujud kesan tingkah laku yang positif. Beliau telah mengkaji tingkah laku dan gerak balas seekor kucing untuk mendapatkan makanan. Berjaya membentuk 3 hukum pembelajaran iaitu hukum kesediaan, mengarah kepada pencapaian matlamat pembelajaran. Gangguan atau halangan kepada pencapaian matlamat akan mengakibatkan kegusaran dan kekecewaan. Hukum latihan, pengulangan kepelbagaian latihan yang berterusan dapat mengokohkan hubungan rangsangan dan gerak balas. Hukum kesan, tingkah laku yang diikuti kesan yang positif akan menjadi lebih kokoh. Tingkah laku yang diikuti kesan yang negatif akan menjadi lemah. Aplikasi teori Thorndike ke atas pengajaran dan pembelajaran. Untuk meningkatkan tahap kesedaran belajar, guru harus menggunakan motivasi yang sesuai. Banyakkan aktiviti latihan, ulang kaji serta pengokohan dalam keadaan yang menyeronokkan. Memberi ganjaran untuk respon yang betul daripada pelajar. Teori pelaziman operan B.F. Skinner. Persekitaran luaran dan keadaan dalaman perasaan dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang individu. Bentuk ganjaran ataupun hukuman dapat membawa kesan kepada tingkah laku baharu, tingkah laku diteruskan atau diulangi. Teori beliau juga berasaskan rangsangan dan gerak balas. 3 konsep di dalam teori pelaziman operan Skinner, iaitu pengokohan, hukuman dan pelupusan. Pengokohan, perkara yang dilakukan untuk menggalakkan sesuatu perlakuan itu diulangi. Terbahagi kepada 2. Pengokohan positif, memberi ganjaran setelah perlakuan ditunjukkan yang menyebabkan perlakuan itu diulang. Pengokohan negatif, rangsangan serta-merta yang tidak selesa atau menyakitkan yang diberikan selepas sesuatu tingkah laku ditunjukkan. Hukuman, proses atau tata cara untuk melemahkan atau mengurangkan berulangnya tingkah laku yang tidak diingini. Terbahagi kepada 2 iaitu hukuman persembahan dan hukuman penyingkiran. Pelupusan, perlakuan yang tidak diberi peneguhan akan lupus dengan sendirinya. Keadaan ini dapat diatasi jika peneguhan untuk sesuatu perlakuan itu dapat dikenal pasti. Peneguhan itu tidak lagi digunakan. Guru sanggup bersabar dalam menghadapi proses pelupusan kerana hasilnya tidak datang dengan serta-merta. Ini adalah eksperimen Skinner. Aplikasi teori pelaziman operan Skinner ke atas pengajaran dan pembelajaran. Pertama, guru perlu menggunakan peneguhan positif seperti memberi pujian atau hadiah untuk mengokohkan tingkah laku yang diingini. Kedua, peneguhan positif perlu dilakukan secara tekal dan tetap bagi menjamin pengulangan tingkah laku yang diingini. Seterusnya, teori pelaziman tingkah laku J.B. Watson. Kajian banyak dipengaruhi oleh teori pelaziman klasik Pavlov, merupakan orang pertama yang mencipta istilah behaviorisme untuk menghuraikan tingkah laku manusia. Menurut Watson, tingkah laku manusia ialah sesuatu refleks terlazim. Watson berpendapat, gerakan refleks yang mudah berlaku secara semula jadi dan tidak perlu dipelajari. Manusia mempelajari gerak balas untuk menyesuaikan diri mereka dalam situasi-situasi baharu. Menurut Watson, terdapat 3 jenis emosi, iaitu takut, marah dan kasih sayang. Dan adalah antara Albert dan seekor tikus putih. Aplikasi pelaziman J.B. Watson dalam pengajaran. Tingkah laku positif boleh diajar dengan rangsangan yang sesuai. Pelajar perlu belajar perhubungan gerak balas secara sistematik. Rancangan perlu untuk memotivasikan pelajar supaya minat belajar. Kesimpulan dari teori ini ialah ia dikuasai dengan proses pengulangan. Kecekapan sesuatu kemahiran boleh dikuasai jika sering berlatih.